Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar dan selamat pagi. Jadi untuk mukaddimah ni, awal-awal ni siapa yang belum tengok video yang part pertama, mesti tengok itu dulu. Ini part yang kedua. Okey, part yang pertama, bahagian pertama, ada saya akan letak link di bawah nanti. Nanti kamu tengok link di bawah tu untuk part yang pertama. Kalau terus tengok part yang kedua, saya khawatir kamu tidak dapat memahami lah. Sebab dia berkait, bersambung ni part 1, part 2. Okay, jadi untuk part yang kedua, part yang kedua seperti yang saya bagi tahu hari itu, ada dua perkara lagi yang saya kena sentuh, iaitu berkenaan dengan yang pertama adalah kesan perubahan suatu set data terhadap nilai mode, mean dan median. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menentukan mode, mean dan median daripada perwakilan data. Daripada perwakilan data. Kita akan tengok contoh soalan nanti untuk perwakilan data, contohnya untuk mengira mean, mode dan median. Untuk yang pertama, sebelum saya pergi yang pertama ni, dalam video yang lepas saya ada sentuh sedikit pasal nilai ekstrim, yang mana saya akan bincang lah sekarang ni, nilai ekstrim. Saya akan bincang detail sikit lah. Mungkin yang video lepas, kelas yang lepas tu agak cepat, terlalu cepat. Jadi nilai ekstrim, sebelum kita pergi yang ini pertama, ini kedua, ada dua kan hari ni. Tapi sebelum kita pergi kedua-dua ini, saya cerita sikit secara detail tentang nilai ekstrim. Kita tengok contoh lah nilai ekstrim. Ekstrim itu bermaksud apa? Ekstrim tu maksudnya melampau lah, kan kita kata melampau lah kan, ekstremis. Ekstremis maknanya orang yang melampau, melebihi had. Ekstrim ini tidak semestinya nilai nilai ekstrim maksudnya nilai yang melampau. Melampau itu bukan bermaksud yang paling besar, tidak semestinya paling besar. Mungkin dia paling kecil. Jadi dalam matematik ini, ekstrim ni sama ada nilai itu jauh lebih kecil ataupun jauh lebih besar. Dia panggil ekstrim. Ekstrim tu maksudnya lain daripada yang lain. Terlalu jauh bezanya suatu nilai itu berbanding nilai-nilai yang lain, berbanding rakan-rakan yang lain. Ekstrim itu maksudnya ekstrim. Jadi tengok contoh ini. Saya sudah sentuh ini pada video yang lepas, boleh tengok link di bawah. Ini contoh. Kita tengok kalau kita ada data mentah. Saya terus tengok penyelesaian sebab soalan itu kamu boleh baca sendiri. Ada 5 data ataupun 5 wang lah oleh 5 orang yang berlainan. Ni wang saku ni, duit belanja di sekolah ni. Wang saku. Ada orang bawa RM3, ada RM4, ada orang lain bawa RM4 lagi, ada orang lain bawa RM6, orang lain lagi bawa RM8. Jadi kalau kita tengok ni, kita kira dulu, kita belajar mode, mean dan median. Jadi kita dapat tentukan mode-nya berapa, median-nya berapa, mean-nya berapa. Kalau tidak tahu macam mana mau ini, kamu boleh tengok link di bawah untuk bahagian yang pertama, part yang pertama. Ini semua sudah dibincangkan pada part yang pertama. Kalau kamu tengok di sini, mode, ini saya secara kasar lah kan, saya ulang kaji lah kan. Mode adalah yang paling tinggi. Yang paling tinggi apa? Bukan ringgit yang paling tinggi. Mode adalah nilai yang mempunyai kekerapannya yang paling tinggi. Maknanya nilai yang dalam soalan ni RM4 ni ada 2 kali. Kalau nilai yang lain RM6 ada sekali, RM8 ada sekali, RM3 ada sekali. Jadi yang mana yang juara? Yang juara merupakan RM4. Jadi RM4 adalah mode. Sebab bilangannya 2 kali, kekerapannya 2 kali. Dia lebih kerap, yang paling kerap, yang paling banyak kekerapan. Jadi RM4 lah. Jangan pula RM8. RM8 ni nilainya paling tinggi, tetapi dia satu orang sahaja yang bawa RM8. Jadi kalau median adalah nilai yang di tengah-tengah. Apa maksud nilai yang di tengah-tengah? Nilai apabila kamu susun mengikut tertib. Tengok ni, yang ini sudah disusun untuk kamu, dia mengikut tertib menaik. Kamu boleh susun tertib menurun ataupun menaik. Jadi bila kamu susun tertib menaik, nilai yang di tengah-tengah. Ini saya sudah bagi tahu ada teknik dia. Kalau ini
senanglah kita nampak di tengah-tengahnya mesti RM4 yang ni kan, tengah-tengah dia. Ini senang nampak, tapi ada teknik dia lah, iaitu kita potong satu depan, satu belakang. Ini tengok balik video yang kita sudah bincang ni, okey. Tengok balik video part 1, okey, part yang pertama. Jadi potong satu lagi, potong. Mana potong belakang, potong depan. Yang tinggal, kalau kita potong ini tidak ada kawan sudah mau dipotong kan. Jadi inilah yang dipanggil median, nilai median median. Okey. Ini adalah kalau data itu data ganjil. Kalau jumlah data ataupun jumlah kekerapan adalah genap, kaedah potong-potong tu sama. Tapi kamu kena tengoklah video part yang pertama yang saya sudah bincang juga. Macam mana kalau bilangan datanya, ini bilangan datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 je kan data dia, jadi itu nombor ganjil. 5 kan nombor ganjil. Jadi senanglah kalau kita potong satu di depan, potong satu di belakang, potong lagi satu di depan, satu di belakang. Yang tinggal itu tidak boleh lagi dipotong kerana dia tidak ada geng lagi mau dipotong belakang depan. Jadi inilah yang dipanggil median. Ini dipanggil tengah-tengah lah. Kalau nombor genap, tengok balik video part 1 macam mana diuruskan itu. Okey. Kalau genap maksudnya bukan nombor yang ringgit ni dia genap, bilangan dia genap. Ni 1, 2, 3, 4, ni 5. 5 adalah ganjil. Kalau data itu ada yang ke-6, maka bilangan dia adalah 6 semua kan. 6 adalah nombor genap. Macam mana cara untuk mengira median? Kamu tengok balik video part yang pertama Okey, jadi saya tidak mahu pergi detail yang itu. Okey, jadi median dalam kes kita adalah RM4 dan mean. Mean ini yang kita mahu tekankan. Mean. Okey, mean kita kira-kira dapat RM5. Ini pun kamu tengoklah part yang pertama macam mana mahu mengira mean, kenapa dia tambah semua, kenapa dia bagi 5, kenapa begini Jadi kamu kena tengok balik video part pertama. Jadi mean RM5. Okey, yang ini untuk nilai ekstrim. Kita tengok soalan ini untuk menyiasat dulu apa yang dikatakan ekstrim. Apa yang nilai ekstrim itu yang mana? Dan apa kesan dia? Dalam data kita, okey, kita dapat mean RM5 tengok ni. Mean dia RM5. Kan, RM5 ini ada mean maksudnya purata kan. Purata RM5. Jadi daripada RM3, RM4, RM4, RM6, RM8, purata dia adalah RM5. Maknanya purata seorang murid membawa wang saku ataupun duit belanja ke sekolah adalah RM5. Okey? Untuk situasi yang ini. Okey? Ini soalan pertama. Dia ada dua soalan kan? Ini soalan pertama. Ini dia punya penyelesaian dia, soalan pertama. Okey, soalan kedua. Apakah yang berlaku? Okay, anda dia kehendaki menggantikan RM8 dengan RM32. Tengok, dia ganti RM8 yang orang itu, dia ganti orang itu bawa RM32. Jadi RM8 ni tiada, diganti dengan RM32. Tengok ni, RM3 sama yang macam asal soalan pertama. 3, 4, 4, 6, tiba-tiba ada RM32. Inilah yang dipanggil nilai ekstrim. Kalau kamu perasan, nilai ini jauh lebih daripada rakan-rakan yang lain. Jauh lebih tinggi, lebih besar. Jadi itulah dipanggil nilai ekstrim. Jadi kita kenal sudah nilai ekstrim itu adalah nilai yang bila kita banding dengan rakan-rakan yang lain ataupun nilai-nilai yang di sebelahnya, kita banding, dia adalah paling jauh besar. Dalam kes ni besar lah. Okey. Jauh lebih besar. Mungkin juga dalam soalan orang yang kelima ni dia bawa contohnya 70 sen. Contoh 70 sen. Jadi adakah nilai ini adalah nilai ekstrim? 70 sen. Yang lain RM3, RM4, RM4, RM6, tiba-tiba ada seorang bawa 70 sen. Maka ini pun dipanggil ekstrim. Okey, ekstrim. Dia jauh lebih kecil. Dalam kes sekarang yang 70 sen ni jauh lebih kecil lah. Juga dia panggil nilai ekstrim kalau lah. Tapi dalam soalan kita bincang sekarang ni RM32, nilainya paling besar. Yang ni bukan nilai paling besar, nilainya jauh lebih besar. Okey, jauh lebih besar daripada rakan-rakan yang lain. Jadi nilai itu dipanggil nilai ekstrim. Orang bilang lebih-lebih. Okey. Okey, jadi mode mean, mode median dengan mean ini kita sudah belajar dulu macam mana mahu menentukannya. Mode 4, median 4, kamu tengok balik video yang lepas. Okey, part yang pertama. Mean, okay, tengok dia kira mean tiba-tiba dapat RM9.80. Okey, RM9.80. Secara puratanya, okey, secara puratanya satu orang murid membawa RM9.80. Secara purata. Kasarlah secara kasar. RM9.80. Dapat dari mana RM9.80 ni? Daripada mean. Mean ini maksudnya purata. Jadi cuba kamu tengok. Kalau nilai itu tidak ada, ini tidak ada nilai ekstrim.
dalam ini tidak ada nilai ekstrim. Okay, ini tidak ada nilai ekstrim. Kalau tidak ada nilai ekstrim, nilainya RM5. Puratanya RM5. RM5 yang kamu dapat ni, yang purata ni, nilainya tidak jauh beza dengan RM3, tidak jauh beza dengan RM4, tidak jauh beza antara 5 dengan RM4, tidak jauh bezanya antara RM5 ini dengan RM6, RM5 dengan RM8. Jadi setiap data itu tidak jauh bezanya dengan nilai purata. Jadi nilai purata ini dia mempunyai apa ni, gambaran yang jelas. Jadi RM5 ni secara puratanya nilainya tu adalah logik lah. Sebab masing-masing bawa RM3, RM4, RM4, RM6, RM4, puratanya RM5. Okey, puratanya RM5. Secara kasarnya RM5 diorang bawa satu orang. Boleh diterima lah. Tetapi kalau satu orang sahaja yang bawa yang ada nilai ekstrim, tengok. Kalau ada seorang je yang ada nilai ekstrim, tengok nilai min puratanya RM9.80. Yang tengok nilai min dia, nilai puratanya adalah RM9.80. Yang ini RM3. Jadi dia menjejaskan secara puratanya nilai RM9.80 ini adalah tidak tidak berapa memberi gambaran jelas. Okey, tidak memberi gambaran yang jelas. Kenapa jadi begini? Nilai ekstrim ini mengganggu. Ini yang kita kata, yang nilai ini mengganggu data-data yang lain dalam mengira min. Min dia tinggi, tengok yang ini bawa RM3. Kan bawa RM3. Secara puratanya RM9.80. Jadi tengok jauh beza dia. Jadi data yang kita ada ni, okay, yang ada nilai ekstrim, nilai minnya tidak berapa, orang bilang tidak berapa valid lah. Okay, tidak menggambarkan apa yang berlaku sebenarnya secara tepat. Kalau ini boleh diterima lagi, dia tidak ada nilai ekstrim. Walaupun RM8 ni paling besar nilai dia, tapi ini bukan ekstrim sebab dia hampir-hampir dekat-dekat dengan yang rakan-rakan yang lain. Jadi RM5 ini secara purata boleh diterima lah. RM3 ni dengan RM5 masih dekat. RM4 dengan RM5 jaraknya tu, bezanya tu masih dekat. RM4, RM5 jaraknya ataupun bezanya masih dekat. RM6 dengan RM5 masih lagi dikira dekat. RM8, RM3 masih juga dipanggil dekat. Tetapi di sini RM9.80 dengan RM3, tengok bezanya RM6 lebih. Bezanya agak jauh, tengok RM32. Wah, puratanya RM9.80, tapi nilai yang RM32 ni terlalu besar. Secara puratanya sepatutnya sekitar RM9.80 lah, tidak berapa jauh. Tetapi disebabkan ada nilai ekstrim, nilai min ini pun tidak berapa memberi gambaran yang lebih tepat akan situasi yang berlaku. Itu tentang berkait dengan nilai ekstrim. Jadi kesimpulan di sini, ini dia ni. Hasil daripada pengiraan menunjukkan bahawa apabila suatu nilai ekstrim wujud, apabila satu nilai ekstrim wujud, maksudnya inilah, apabila satu je ada nilai ekstrim, maka data tersebut akan mempengaruhi nilai min. Tengok, nilai minnya tetap berubah. Nilai minnya akan berubah dengan ketara. Tengok. Yang tadi nilainya sama je, yang ni RM3, sini pun ada RM3, RM4, satu orang sahaja yang kita tukar kepada nilai ekstrim, minnya tu sudah berubah dengan amat ketara. Seperti contoh di atas, nilai min didapati berubah dengan peningkatan sebanyak RM4.80. Tengok, asalnya min RM5. Bila kita ubah nilai jadi nilai ekstrim, salah seorangnya nilai ekstrim, tengok beza dia ni antara RM5 dengan RM9.80 ni sudah berubah sebanyak RM4.80. Kamu tolak dua ni, tengok beza dia berapa. RM4.80 ini bezanya. Maknanya sangat-sangat berubah nilai min dia. Manakala nilai median mode tidak berubah dengan adanya nilai ekstrim. Tetapi mode min, tengok mode median, tengok ni. Mode RM4. Kalau kita ada nilai ekstrim, mode-nya masih RM4. Tidak berubah. Median untuk data yang tidak ada nilai ekstrim, median RM4. Tapi kalau ada nilai ekstrim sekalipun, mediannya masih RM4. Jadi median itu tidak, mode dan median tidak berubah daripada asal. Ini asal. Ini yang bila kita sudah ubah dia punya ni, kita wujudkan nilai ekstrim dalam data itu. Okey, jadi yang berubah hanyalah min. Okey, min berubah. Tengok 5 dia jadi RM5 asal. Lepas tu bila ada nilai ekstrim dia jadi RM9.80. Okey, itu adalah tentang nilai ekstrim, kesan nilai ekstrim. Okay, kita kenal nilai ekstrim dan kita boleh tahu kesan dia kepada mode, min dan median. Kalau mode dengan median, kalau ada nilai ekstrim, okay, mode, median, kalau ada nilai ekstrim dia tidak berubah. Tapi kalau min, dia akan berubah nilai dia. Itu yang saya mahu cerita sebelum kita pergi kepada yang ni lah. Okay, kesan perubahan set data terhadap nilai mode, min dan median. Dan yang kedua kita akan tengok
menentukan mode mean dan median daripada perwakilan data. Okey. Okey, kita akan tengok yang pertama dulu ini, iaitu kesan. Okey, membuat kesimpulan tentang kesan perubahan suatu set data terhadap nilai mode, mean dan median. Jadi untuk memahami ini, kamu boleh buat aktiviti rangsangan minda pada muka surat 254 buku teks sama 254 255 yang inilah. Okey. Okey, yang ini. Okey, jadi sebelum itu kamu bacalah dulu. Okey, jadi apa yang perlu dibuat dalam ni? Tujuan dia menyiasat kesan perubahan terhadap mean, median dan mode jika setiap data ditukar secara seragam. Maksud dia, okey, dalam cerita ini adalah markah setiap murid lah. Okey, markah setiap murid. Nilai dia ni macam nilai yang tadi ni, lebih kurang RM3, RM4 tadi tu. Tapi ini cerita pasal markah pula, bukan cerita pasal duit ni. Pasal markah. 3 skor Amin 3, skor Ben dapat 4 markah. Ni dalam kuis lah, kuis matematik dia bagi tahu. Skor Chia dapat 4, Don dapat 6 skor, Eva dapat 8 skor. Okey. Jadi apa yang kamu perlu buat, apa yang perlu diisi? Okey, isi jadual ini. Okey, kamu kira mean. Okey, ini skor Amin, Ben, Cia, Don, Eva ni. Macam mana mau kira mean? Okey, tambahkan semua ni, lepas tu bagi dengan berapa? Ada 5 orang kan, bagi dengan 5. Kan kamu akan dapat nilai mean. Tulis jawapan mean di sini. Ini untuk barisan pertama dulu ni, barisan pertama ni. Barisan pertama kita sudah belajar ni, mencari mean, median dan mode macam mana. Ni kita sudah belajar ni. Kalau belum, kamu tengok video yang pertama, bahagian pertama ada dalam link di bawah. Okey. Jadi mean di sini kamu dapat kira nilainya adalah 5. Median, kalau median median adalah nilai di tengah. Jadi dia sudah susun ikut menaikkan. Dalam soalan ini, dalam jadual asal dia sudah menaik. Jadi kita tengok saja nilai mana yang paling tengah. Jadi potong satu. Kalau dia belum susun menaik, kamu kena susun dulu baru boleh potong. Jadi potong satu depan, potong satu belakang, potong satu di depan, potong satu di belakang. Jadi yang tertinggal itu adalah 4. Jadi mediannya adalah 4. Mode, mode adalah, kalau mode adalah yang skor yang paling banyak kekerapannya, bukan yang nilai paling besar skor dia. Skor yang paling banyak kekerapannya. Orang mendapat skor 4 ini ada berapa orang? 2 kan? Orang yang mendapat skor 8 ada 1 orang saja, iaitu Eva. Jadi yang menang adalah yang ada skor yang paling banyak skor yang sama. Jadi 4 ini ada 2 orang. Jadi mode dalam situasi kita adalah 4. Okey, adalah 4. Mode adalah nilai dengan kekerapan paling tinggi. Kekerapan paling tinggi, bukan nilai paling tinggi, kekerapan paling tinggi. Okey. Okey. Lepas tu apa yang kita mahu tengok, kesan perubahan tu apa maksud dia? Okey, kita tengok kalau baris kedua ni apa yang kamu kena buat? N. Okey, N. Pasal N tambah 1 ni maksudnya kamu tambahkan setiap skor itu kepada 1. Jadi 3 tambah 1 jadi 4, 4 tambah 1 jadi 5, 4 tambah 1 jadi 5 juga, 6 tambah 1 jadi 7, 8 tambah 1 jadi 9. Okay? Jadi mean, sekarang ni dia sudah ditambah dengan 1. Jadi cuba kamu kira mean dia yang baru berapa. Yang inilah barisan ini, cuba kamu kira mean dia berapa, median berapa, mode nya berapa. Jadi kalau kamu kira sudah, kamu akan tulis di sini, kamu akan dapat jawapannya 6, di sini 5, di sini 5. Okey? 6, 5, 5. Baris ketiga, tengok baris ketiga. Sekarang 6 darab, sekarang N darab 2. N itu apa? N itu yang ini. Ini dia panggil N. N semua ni. Jadi 3, sekarang yang tadi tambah 1 semua kan? Yang sekarang ni 3 darab 2. Ini semua darab 2. 3 darab 2, tulis jawapan di sini. Senang kan? 4 darab 2, apa jawapan dia di sini? 8. 4 yang N ini darab 2, 8. Dan 6N, 6, kalau 6 darab 2, 12. 8 darab 2 dan last kali 16. Jadi kamu kira mean, mode dan median, mean, median dan mode.
Okey, min, median dan mode. Okey, macam mana mau kira min, median dan mode? Ambil semua data ni. Kalau min tambah semua ni, tambah 6 tambah 8 tambah 8 tambah 12 tambah 16. Okey, tekan kalkulator kamu, tekan jawapan dia berapa. Lepas tu baru kamu bahagi dengan berapa orang? 5 orang. Baru tekan bahagi 5. Okey, kamu akan dapat di sini 10. 10. Yang ini kamu akan median nilai di tengah-tengah. Kamu tengok sajalah di tengah-tengahnya mesti yang ini kan. 8 kan? Tengah-tengah 8. Kalau yang tadi tengah-tengahnya 5 ni. 5 ni datang dari tengah-tengahnya 5. Jadi dalam kes kita 8 lah yang baris ketiga ni. 8. Mode adalah nilai dengan kekerapan paling tinggi. Nilai mana yang mempunyai yang kerap kali banyak, yang banyak kali berulang, paling banyak berulang. 8 lah kan. Jadi mode di sini adalah 8. Tulis 8 di sini. Jadi apa cuba kamu perhatikan. Ini data asal dia 3 4 4 6 8. Okey, ini mode, ini min, median dan mode yang asal. Ini yang asal. Kalau kita tambah, kalau setiap data itu ditambah 1 jadi 4, ini jadi 5, ni jadi 5, jadi 7, jadi 9. Tengok min dia. Min dapat 6, median yang baru dapat 5, mode yang baru dapat 5. Jadi min, median dan mode yang baru adalah 6, 5, 5. Cuba kamu perhatikan. Apa yang specialnya? Kamu perasan tak dia punya ni daripada asal dia tambah 1 ni semua kan? Perasan ke tidak? Tambah 1 kan? Dia tambah 1. 5, 6 dia memang tambah 1. Kita pun perasan dia adalah tambah 1. 4 jadi 5 dia tambah 1. 4 jadi 5 tambah 1. Jadi dia ada hubungan dia. Okey, ada hubungan antara min lama dengan min baru. Ni min lama, ni lama tu maksudnya yang asal. Ini min, median, mode yang asal. Ini min, median, mode yang baru. Okey, ada hubungan dia. Jadi kalau kamu tengok, kalau data itu ditambah 1, kamu kira yang tadi cara panjang, kamu tambah semua ni, kamu bahagi dengan 5, kamu dapat 6 kan. Lepas tu kira median, tengok median yang paling tengah 5. Lepas tu mode dia 5. Sebenarnya kamu tidak perlu kira kira satu-satu yang macam tadi. Kita sudah tahu yang asal kan. Tengok ni, kita sudah tahu yang asal. Kita sudah kira, ini kita sudah kira daripada asal. Min dia 5, median 4, mode 4. Jadi kita tahu yang asal dia begini. Kalau data itu ditambah 1, perlu ke kita buat ini? Kita buat 4, kita tulis 5, kita tulis 5, perlu ke? Jawapannya tidak perlu. Jadi kita sudah ada yang asal. Kalau data itu setiap satunya ditambah 1, tidak perlu buat semua ini nih, yang ini. Kita hanya perlu ambil min. Kalau kita mau cari min, kita tambah saja 1, jadi 6. Kalau kita mau cari median yang baru, kita tambah saja 1. 4 tambah 1 jadi 5. Mode pun sama, ambil saja mode yang asal 4. Kalau kita mau cari mode yang baru selepas data itu ditambah, jadi kita tambah saja 1. Jadi dapat terus jawapannya. Jadi tidak perlu buat step yang ini. Tidak perlu buat satu-satu, kira min lagi sekali. Okey. Okey, itu kalau tambah 1. Kalau penambahan. Penambahan ni. Kalau darab. Okey, kalau darab. Okey, tengok 3 jadi 6 sebab dia darab 2. 4 darab 2 jadi 8. 4 darab 2 jadi 8. 6 darab 2 12, 8 darab 2 16. Jadi cuba kamu perhatikan nilai min, median dan mode yang kamu kira susah-susah tadi buat begini. Lepas tu kira min dia, kamu tambahkan semua ni, tambah semua ni. Lepas tu tekan jawapan, lepas tu tekan lagi bahagi dengan 5, dapat 10 min. Median dapat 8, mode dapat 8. Adakah perlu buat semua ini yang ini? Jawapannya tidak perlu. Okey, kamu perasan tak dia punya nilai asal? Kita sentiasa tengok nilai yang asal ini nilai asal 5. Nilai asal maksudnya min yang asal, ini median yang asal. Yang kasih highlight dengan warna biru tu adalah median, min, mode yang asal. Okey. Tiba-tiba tengok kalau setiap data itu darab 2, inilah maksudnya n darab 2 ni. Kalau darab 2, cuba kamu tengok. 5 tiba-tiba jadi 10. 4 tiba-tiba jadi 8. 4 yang ni tiba-tiba jadi 8. Apa hubungan dia antara 5 10? 5 jadi 10. Dia macam ada semua ketiga-tiga ini ada hubungan dia yang sama. Okey, sebenarnya dia adalah darab 2 kan. Kamu perasan tak? Darab 2. 5 darab 2 jadi 10. 4 darab 2 jadi 8. 4 darab 2 jadi 8. Jadi darab 2 ni datang dari mana? Oh, rupa-rupanya kalau n, maksudnya n itu yang asal yang ini. Kalau setiap data itu darab 2, okey. Min dia kalau mau cari min yang baru, ambil saja min yang asal iaitu 5, darab saja dengan 2 jadi 10 kan. Median 4 yang asal. Sebab dia kata darab 2, maka kita pun darab 2 saja untuk cari median yang baru. Jadi 8. Okey, mode yang asal 4. Kalau darab 2 jadi 8. Jadi mode yang baru adalah 8. Jadi tidak perlulah kamu buat ini semua sebenarnya. Jadi tidak perlu buat. Terus kita ambil yang asal, min, median dan mode yang asal.
Kita darab saja 2, ikut operasi. Kalau dia darab 2 lah. Kalau darab 10 lah. Semua sekali ni. Daripada yang asal ni. Jadi kesimpulan di sini, kalau ini, yang ini adalah kita panggil, saya tulis sini, ini adalah perubahan itu seragam. Ini kalau perubahan itu seragam, maksudnya, saya tulis dulu. Kalau seragam maksudnya sama. Sama apa maksud sama? Sama maksudnya pertambahannya sama. Kalau tambah 1, pastikan semua itu tambah 1. Itu maksudnya perubahan seragam. Kalau lah semua ditambah 1, ditambah dengan nombor yang sama, tambah 1 semua daripada yang asal, ini asal, ditambah 1, maka min, sini min yang baru, median yang baru, mode yang baru, maka ketiga-tiga ini kita tambah saja, ikut tambah 1 tadi. Sebab apa boleh tambah 1 saja daripada yang asal ni? 5 tambah 1 jadi 6, 4 tambah 1. Sebab dia perubahan yang seragam. Syarat dia mesti perubahan yang seragam. Kalau ada yang tambah 1, kita tengok nanti aktiviti yang ni tidak seragam. Tengok nanti kita tengok yang ni tidak seragam. Jadi ini perubahannya seragam. Tengok kalau darab 2, semua darab 2 kan? Jadi dikatakan seragam. Kalau perubahan itu seragam, kalau perubahan itu seragam, kita ikut saja keseragaman itu. Maksudnya kalau 5 min yang asal 5, untuk cari median min yang baru 5 darab 2. Ikut darab 2 ni datang daripada yang kita darab tadi tu. Darab 2. Kalau darab 10 lah semua ni. Kalau darab 7 lah semua ni. Kalau darab 2 semua darab 2 saja, dapat min, median dengan mode yang baru. Okey. Ini kalau perubahan seragam. Okey, kalau perubahan tak seragam, kita tengok yang di bawah ni. Ini contoh perubahan yang tak seragam. Adakah kita boleh pakai teknik yang itu? Taktik yang itu boleh pakai ke? Kita try tengok dulu. Okey, tengok markahnya tadi lah, markah asal dia ni, skor asal ataupun markah asal dia ni. Min, median, mode ini kamu sudah kira tadi. Yang ini 5, saya guna pen warna apa? Ini 5, lepas tu 4, di sini 4. Kamu sudah kira yang tadi lah, ini daripada nilai ini. Kita sudah kira tadi, copy paste lah sini. Okey, yang kotak merah. Ni kotak merah ni tak payah isi Ni tidak ada apa ni. Okey, tengok ni pertambahan dia tidak seragam. Orang ni ambil 3 tambah 1 jadi 4. Kalau band 4 tambah 2 jadi 6 kan. Ni pertambahan tidak seragam. Kamu tengok ni, semua orang ditambah dengan nilai yang tidak sama. Kalau yang tadi, kalau tambah 1, semuanya tambah 1, tambah 1, tambah 1. Kalau tidak seragam, kalau tidak seragam, apa yang jadi pada min, mode dan median dia. Okey, jadi kita isi dulu, kamu isi dulu di sini. 6 campur 4, 10, 8 campur 5, 13. Okey. Ini cuba kamu tengok ni. Kamu kira dulu min macam biasa. Kita kira min macam biasa. Kalau kamu kira min untuk ini, kamu dapat 8. Di sana dapat 8 ni. Kira min. Min maksudnya tambah semua ni. Ini min kan? Min. Ini 8. Di sana dapat 8 ni. Kamu tambah semua ni. Tekan sama dengan dapat berapa dalam berapa letter. Lepas tu bahagi dengan berapa orang. 1, 2, 3, 4, 5. Bahagi dengan 5 orang. Dapat 8 dah. Kalau median, median kamu tengok yang nilai di tengah. Jadi tengah-tengahnya confirm 7 kan. Okey, 7 lah di tengah. 1, 2, 3, 4, 5. Di tengah-tengah 7 lah. Okey, mode. Mode adakah yang paling tinggi? Kekerapan kan paling tinggi nilai dia, bukan 13. Paling tinggi skor yang berulang banyak kali. Senang cerita, skor yang paling paling banyak berulang. Jadi semuanya satu saja kan. Yang skor 4 satu orang je, yang skor 6 satu orang je, yang skor 7 satu orang, skor 10 pun satu orang, yang skor 13 pun satu orang saja. Jadi mode dia adalah tiada. Mode nya tiada. Jadi kita tengok di sini apa point dia sebenarnya. Okey. 5, okey, 5 apa hubungan dia? Kalau pertambahan tidak seragam. Kalau tadi seragam senang ceritalah. Kita tambah ataupun kita darab saja kan. Kalau tidak seragam, tengok 5. Okey, 5 saya tukar warna pen apa ni? Sama kan? Okey, 5 jadi 8. Ada hubungan dia kan? 4 jadi 7. 4 jadi tiada. 4 jadi tiada. Tengok ketiga-tiga ni ada hubungan yang sama ke? Tiada kan? 4 jadi tiada macam mana ni? Kalau 4 jadi 7, 5 jadi 8, mungkin kamu kata tambah 3 ke. Ini tambah 3 juga. Tapi yang ini bukan tambah 3. 4 tambah 3 sepatutnya 7. Tapi dia tiada. Maknanya ketiga-tiga ni tidak sama. Tidak ada hubungan yang sama. Jadi kamu tidak boleh kira min, median dan mode yang ini. Kamu tidak boleh kira min, median, mode dengan cara yang tadi. Maknanya kalau tambah 1, semua tambah 1. Kalau darab 2, semua darab 2. Jadi untuk kes ini, kita tidak boleh buat begitu. Tengok ni. Jadi kamu terpaksa kira begini. Hitung apa, kira satu-satu lah. Maksudnya, tambah dulu ini, tambah setiap data ini. 4 campur 3, 7. Dan tulis dulu yang ini. Kira min dia macam mana.
kira cari median dia, cari mode dia. Dia tidak ada jalan shortcut, tidak ada. Itu kalau tidak, perubahannya tidak seragam. Okey. Okey. Okey, jadi di situ latihan. Okey, kamu boleh tengok ini latihan buku teks. Okey, latihan buku teks kamu. Okey, menjana kecemerlangan. Kita mau latih dulu. Daripada aktiviti itu, kita kasih panaskan dulu minda. Okey, menjana kecemerlangan, muka surat 272. Ini soalan buku teks. Okey. Alhamdulillah. Okey, 272. Nombor 5 Ini soalan buku teks. Jadi macam mana mau selesaikan? Sebelum kamu selesaikan ini, pastikan kamu cuba fikir dulu. Jangan terus tengok video ni lah. Maksudnya yang saya bincang video sekarang ni, saya terus bincang jawapan. Kan, saya terus bincang jalan kerjanya. Kalau boleh kamu jangan tengok, kamu kasih pause dulu video. Bila time kamu mau cek jawapan kamu, baru kamu play video tu. Betulkah jawapan kamu? Ataupun betulkah jalan kerja kamu? Ataupun pemahaman kamu? Okay. Jadi saya sekarang dalam sekarang ni saya terus bincang lah. Okay. Okay, diberi nombor 2, 4, 6, 6, 8, 12. Okay, ni 2, 4, 6, 6 nombor lah. Okay, ada 6 nombor. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kenal pasti mean, median dan mode bagi data tersebut. Okay, saya buat yang pertama dulu. Okay, 5A. Okay, mean. Itu kita sudah belajar daripada part 1, bahagian yang 1, bahagian pertama dulu. Jadi mean kamu boleh kira dengan, okay, soalan A, mean. Bagaimana lain lah kan? Okay, soalan A, mean. Ada 3 soalan. Dalam A ni ada 3 perkara dia tanya. 1 mean, 1 median, 1 mode. Ada 3 ni. Jadi kita tengok mean dulu. Macam mana mau kira mean? Yang sebelum ni kita sudah belajar. Kita tambah saja ke semua data-data itu. Lepas tu kita bahagikan. Kita bahagikan. Okay, kita bahagikan dengan berapa bilangan semua sekali ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ada 6. Jadi bahagi dengan 6. Kamu akan dapat jawapan dia 6.33. Okay, itu mean. Okay, kalau median. Okay, kalau median adalah nilai di tengah. Jadi cara ni kita potong. Okay, 1 potong depan, 1 potong di belakang. 1 potong di depan lagi, 1 baik terlebih. 1 potong di depan lagi, 1 potong belakang. 1 potong depan, 1 potong belakang. Cikgu, mana ada median? Ini ingat, ini adalah bilangan genap. Kan ada 6 kan? 6 data. Bilangan genap. Jumlah dia 6 kan? 6 data. Tadi ganjil. Kalau ganjil senang lah. Di tengah-tengahnya tu ada lah median, terus dapat jawapan. Kalau bilangan jumlah bilangannya genap ataupun jumlah kekerapannya genap, maka kalau terpotong semua, maksudnya kita tidak boleh potong semua. Kita ambil yang 2. Ini lah di tengah-tengah dia. Bukan itu di tengah-tengah dia. Maksudnya kita kena ambil data yang ini. Kedua-dua data ini kita kena ambil. Okay, cara dia median. Ambil dua-dua data itu, kasih tambah. Ni yang pelajaran lepas. Kamu kena tengok video tu Okay, 6 tambah 6. Lepas tu bahagi dengan 2. Bagi 2 sebab dua-dua tu kita ambil. Bagi 2 lah. Jadi 6 campur 6 bagi 2. Jadi jawapan dia kamu akan dapat 6. Dan last kali mode. Okay, mode adalah nilai dengan kekerapan paling tinggi. Maksudnya nombor berapakah yang berulang paling banyak? Jawapannya nombor 6. Okay, jadi dapat jawapan mean, median dan mode. Okay. Lepas tu apa lagi soalannya? Yang ke B. Hitung mean, median dan mode yang baharu. Yang baharu, tengok ni, yang baharu. Jika setiap nombor itu, setiap nombor, maknanya setiap nombor ini, setiap satu nombor ni ditambah 2. Yang pertama adalah ditambah 2. Ditambah 2. Soalan kedua, didarab 2. Soalan ketiga, ditolak 2. Soalan keempat, setiap nombor itu dibahagi 2. Ini kita sudah cerita tadi. Jadi kalau setiap nombor ditambah 2, setiap nombor ditambah 2. Okey, kamu senaraikan dulu. Kita tengok dulu. Kita senaraikan dulu. Konon lah kalau kamu lupa kaedah tadi kan. Kita senaraikan. 2, asalnya saya tulis asal dulu. 2, 4, 6, 8 dan 12. Ini asal kan. Kalau tambah 2, setiap data ataupun setiap nombor ditambah 2. Jadi 2 campur 2 jadi 4 kan di bawah. Campur 2 semua tu jadi 4 campur 2 jadi 6. 6 campur 2 jadi 8. Ini pun jadi 8. 8 campur 2 jadi 10. Last sekali 12 campur 2 jadi 14. Kan, itu campur 2. Jadi kamu sanggup ke kamu kira mean? Soalan mau cari mean. Sanggup ke kamu kira mean,
kamu tambahkan 4 campur 6 campur 8 campur 8 campur 10 campur 14. Lepas tu kamu bahagi lagi dengan 6. Macam tadi kamu tambah semua bagi dengan 6. Sanggup ke kamu buat begitu kan? Kalau saya tidak sanggup lah. So kita tahu sudah, kalau setiap data ditambah 2, maka mean, mode dan median tu kita terus dapat kira dengan mudah. Jadi ini, okay, yang ini ni semua ni saya kasih Pak, bukan salah. Cuma dia ambil masa. Ni bukan salah maksudnya. Dia ambil masa lebih panjang lah kalau buat begini. Cara dia lebih mudah. Dia sudah cakap setiap nombor setiap nombor ditambah 2. Maksudnya mean yang asal ni ada sudah ni kan. Mean. Soalan memang mau cari mean, median dan mode yang baru kan. Soalan memang mau cari ketiga-tiga ini. Jadi mean yang ada sudah. Jadi mean yang ada sudah kita kira yang asal tu, ambil saja nilai tu, kita tambah saja dengan 2. Jadi 8.33. 8.33. Okey, 8.33. Okey, tambah 2. Kalau median, kenapa tambah 2? Dalam aktiviti tadi kita tambah 1, cikgu. Yang aktiviti tadi tambah 1. Kalau tambah 2, tambah 2 lah. Kalau tambah 3, kita tambah semua dengan 3. Okey. Kalau median, macam mana kalau median? Median pun kita tengok balik mana aktiviti tadi. Tengok median. Okey, sekarang ni perubahan data seragam ke tak seragam? Perubahan datanya seragam kan? Seragam maksudnya setiap satu itu kena tambah 2. Jadi masuk kategori yang ini. Jadi kita tengok median, kalau dia tambah 1 di sini tambah 1 semua. Jadi median kalau tambah 2 tambah 2 je lah. Jadi median adalah median adalah kita tambahkan dengan 2. Jadi yang asal yang asal tambah dengan 2. Jadi 6 tambah dengan 2 8. Kalau mode, tengok aktiviti kita balik. Kalau mode macam mana? Sama je kan. Jadi kalau di sini tambah 1, dalam soalan kita tambah 2. Jadi mode yang asal, tengok yang asal mode dia 6. Kalau mode yang baru tambah saja 2, jadi 8. Gitu. Okey, gitu. Okey, itu mean, mode, median. Ini baru soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama B1. B1. Okey, ini sebenarnya jawapan dia. Saya kasih lari dulu lah jawapannya. Jauh-jauh sikit. Kita balik Okey, lepas tu yang kedua, sambung lagi di sini, Pak. Okey, yang kedua B2. Okey, kalau di darab 2, hitung mean, median dan mode. Jika setiap nombor itu, yang ini, yang asal ni, didarab dengan 2. Adakah kamu sanggup darab satu-satu itu dengan 2 semua sekali baru kira mean dia? Jawapannya tak perlu. Jadi mean, kalau setiap data itu darab 2, meannya daripada asal. Tengok asal, mana asal dia? Asal dia sini, soalan A ni asal. Kan, A ni belum kena tambah apa-apa. Dia suruh kira mean yang asal, median yang asal, mode dengan mode yang asal. Jadi mean asal 6.33. Kalau darab, soalan dia kata setiap nombor itu didarab 2, maka ambil saja mean 6.33 yang asal. Ambil saja mean asal, darab saja dengan 2. Kita akan dapat 2 darab 12 pula. Darab dengan 2, jadi 6.33. Darab dengan 2, kamu akan dapat 12.6. Median. Okey, kalau median sama juga kan aktiviti tadi. Okey, median ambil yang asal. Okey, mana yang asal? 6. Okey, asal dia 6. Asal tu maksudnya soalan A tu inilah soalan A, jawapan dia median asal dia 6. Jadi median baru, jadi 6 darab dengan 2 jadi 12. Dan mode, okey, mode pun sama. Mode dia nilai ni sama 6 Mode asal dia 6. Okey, mode asal dia 6 darab 2 jadi 12. Okey. Ni jawapan dia yang baru lah ni. Ini sudah yang baru sebab soalan yang ke B Okey. Okey, yang ketiga, macam mana kalau ditolak 2? Okey. Macam mana kalau soalan kata setiap nombor ditolak 2? Apa jawapan pada mean, mode dan median? Sebenarnya sama saja. Jadi kita tengok mean. Okey, mean yang asal tadi berapa? 6.33 kan? Kalau dia kata setiap nombor itu, ni setiap nombor ditolak 2. Okey, tolak 2. Maksudnya mean asal pun tolak 2. Mean asal 6.33 tolak dengan 2, dapatlah mean baru dia 4.33 kan. Median, okey, median yang baru adalah median yang asal iaitu 6 tolak juga dengan 2, jadi dia ikut semua. Jadi 4. Jadi mode last sekali. Okey, 6 mode asal dia 6. Tengok mode dengan median memang sama ke 6 ni? Bukan, dalam soalan tengok soalan lah. Kalau dalam soalan ni memang sama kebetulan. Kebetulan 6 dengan 6 ni nombor yang sama. Jadi mode asal 6.
tolak 2 jadi 4. Jadi ini jawapan untuk soalan yang B3. Okey. Dan yang last sekali, ini saya kasih angkat atas sikit. Okey, soalan last sekali. Yang ke B4. Okey, min baharu. Okey, kita tengok dulu. Dibahagi 2. Okey, tadi kalau darab 2, kita pun darab 2 semua kan. Min asal, median asal, mod asal darab 2 semua kan ni. Kalau dia bahagi 2 macam mana? Sama juga, dia bahagi 2. Kalau bahagi 2, kita pun bahagilah dengan 2. Ambil yang asal 6.33, soalan A, jawapan soalan A, min asal 6.33 bahagi dengan 2, kamu dapat 3.165. Kalau median, dia sama, dia ikut saja. Semua sekali itu bahagi 2. Kalau median yang baru adalah median yang asal, iaitu 6 bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2, 3. Dan mod yang baru akan jadi yang asal 6, mod asal 6 bahagi dengan 2 sama dengan 3 juga jadi ini jawapan dia untuk ni. Jadi kesan itulah, kesan perubahan min, median dan mod. Okey, jika kalau terdapat, jadi kesimpulan dia daripada aktiviti ni kita dapat rumuskan kalau perubahan itu seragam, kalau perubahan data itu seragam, jadi min, median dan mod pun akan mengikut perubahan itu. Kalau perubahan data itu ditambah 1 semua, maka min, median dan mod pun ditambah 1 sahaja daripada yang asal. Ini asal, yang ini baru, ditambah 1 sahaja. Sama juga dengan darab. Kalau yang asal data, setiap data itu berubah secara seragam dengan operasi darab 2. Ini darab 2 semua, 3 darab 2, 4 darab 2, 4 darab 2 semua ni. Maka min, median dan mod yang baru, yang di sini yang baru, hanya perlu darab 2 daripada yang asal. Jadi 5 darab 2 jadi 10, 4 darab 2 jadi 8, 4 yang asal darab 2 jadi 8. Jadi kalau perubahan data itu adalah seragam, maka min, median dengan mod pun berubah secara seragam. Maknanya operasinya sama. Sama juga dengan tolak, sama juga dengan bahagi. Jadi dia tidak buatkan di sini tolak bahagi. Kamu boleh try sendiri, memang akan sama saja. Okey. Kalau perubahan data tidak seragam, macam contoh di bawah ni jadual yang kita isi tadi, kalau perubahan data tidak seragam, Amin 3 dia tambah 1 skor jadi 4, Ben 4 skor tapi tambah 2 jadi 6. Tengok ni, perubahan tidak sama sudah ni. Setiap orang bertambah dengan lain kan, dia tidak seragam lah. Jadi min, median dengan mod itu adakah boleh dikira dengan mudah macam tadi? Tidaklah. Macam tadi senang, kalau data seragam senang, lebih senang. Kalau perubahan data tidak seragam, kita tidak ada jalan lain melainkan kita kira satu-satu. Maknanya kita kena buat isi jadual ini, lepas tu kita kena kira min dia satu-satu. 8 ni dapat dari, tambahkan semua ni. Contohnya 8 ini dapat daripada apa? Tambahkan semua ni, tekan sama dengan, lepas tu bahagikan lagi dengan berapa orang? 5 orang baru dapat 8. Kalau median, tengok di tengah-tengah dia 7. Mod tiada kan, sebab memang tidak ada skor yang berulang paling banyak. Semuanya berulang sekali saja. 4 ada sekali, 6 ada sekali, 7 ada sekali, 10 dan 11 semua masing-masing ada sekali saja berulang. Jadi modnya tiada. Okey. Jadi kita sudah cover yang pertama, iaitu kesan perubahan set data terhadap nilai mod, min dan median. Okey. Yang kedua, menentukan mod, min dan median daripada perwakilan data. Ini kita tengok latihan teruslah. Okey, kita tengok latihan. Ini saya ada share di grup kamu. Cari balik, scroll balik di atas. Kita tengok soalan ini. Okey. Jadi kebanyakannya daripada soalan tingkatan 1 ni. Ni soalan 1A, 1B, 1C ni adalah daripada tingkatan 1 ni. Mungkin sekolah rendah pun kamu ada belajar juga ini, membaca daripada graf ataupun ini namanya perwakilan data lah. Kamu sudah belajar ini daripada tingkatan 1. Nama ni apa? Plot apa ni? Plot titik kan nama dia. Ini namanya plot titik. Ni ada tulis sini, plot titik. Okey, kita terus jawab. Okey. Sama juga macam tadi, kalau boleh kamu jangan tengok terus perbincangan ini, kamu cuba dulu, sebab ini adalah ulang kaji daripada tingkatan 1 ni. Cuba dulu, lepas tu baru kamu play video ni untuk dapat jawapan yang betul, dan baru kamu semak jawapan kamu betul ke, salah ke, kepahaman kamu tu. Okey. Itu je lah caranya. Okey. Berapakah bilangan murid yang dikaji? Okey, kita tengok plot titik di sebelah menunjukkan satu kajian bentuk berapa buah buku yang kamu baca semasa cuti sekolah. Semasa cuti sekolah. Ini tengok ni, macam pening ni. Macam mana mau baca ni. Dia ada bilangan buku. Ni, kosong bilangan buku, kosong. Maksudnya tidak ada langsung bilangan buku yang dibaca. 1 maksudnya 1 buah buku, 2 buah buku, 3 buah buku, sampai 6 buah buku.
Apa maksud yang titik-titik-titik ni? Titik-titik ni adalah bilangan murid ataupun bilangan orang pelajar lah. Jadi kalau kosong bilangan buku, maksudnya langsung tidak ada membaca buku, ada berapa orang? 3 orang. Yang membaca 1 buah buku saja ada berapa orang? 2 orang. Yang membaca 2 buah buku paling ramai ada berapa orang? Ada 1, 2, 3, ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Dan seterusnya. Okey? Jadi berapakah bilangan murid yang dikaji? Berapakah bilangan murid yang dikaji ni dalam perwakilan data kita ni? Berapa orang? Maknanya jumlah lah dia mahu. Jadi berapa orang semua tu yang ada? Tambahkan semua titik-titik ini. Jadi kalau kamu buat jalan kerja dia, okey, 3 tambah dengan 2 tambah dengan 6. Saya label sini lah, ni 3, ni 2, maksudnya ni 6, yang ini 4, yang ni 3, yang ni 2. Dia tambah, ini kosong. Yang 5 buah buku ni, 5 buah buku baca ni tidak ada orang langsung. Kalau 6 buah buku ada 2 orang baca 6 buah buku. Jadi tambah semua tu, jawapannya kamu akan dapat 20 orang. Okey. Okey, yang ke B. Berapakah bilangan murid yang membaca sekurang-kurangnya 4 buku? Apa maksud sekurang-kurangnya? Sekurang-kurangnya 4 buku. Maksudnya paling sikit 4. Mungkin paling sikit 4, maksudnya dia boleh jadi lebih besar daripada 4. Kan? Contohnya kalau mahu masuk U, contohlah subjek matematik contoh, kamu perlu dapat sekurang-kurangnya grade C untuk masuk ke UMS contoh kan. Untuk masuk ke UMS kamu perlu dapat grade sekurang-kurangnya C. Tapi kalau orang dapat B boleh masuk? Boleh lah, confirm boleh. Lagi tinggi lagi bagus. Itulah maksudnya dalam kes kita ni sekurang-kurangnya 4 buku. Jadi kalau 5 buku lagi bagus. 6 buku lagilah kita perlu kira kan. Kita perlu lagilah termasuk dalam soalan ni. Jadi sekurang-kurangnya 4. Jadi 4, 5 dan 6. Jadi jawapannya mesti dicampurkan bilangan murid yang baca 4, 5 dengan 6. Jadi 4. Berapa orang? Kalau 4 buah buku, berapa orang yang baca? 3. Yang 5 buah buku ada orang kah? Tiada. Jadi tambah kosong. 6 buah buku, bukan 6 orang ya, yang bawahnya adalah bilangan buku. Jadi 6 buah buku ada 2 orang, ditambah dengan 2 orang. Jadi jawapannya 5 orang yang membaca sekurang-kurangnya 4 buah buku. Okey, C. Berapakah bilangan murid yang tidak membaca mana-mana buku? Tidak membaca mana-mana buku. Okey, langsung tidak ada baca apa-apa buku. Okey. Senanglah kita tengok di sini. Tidak ada yang langsung tidak ada membaca apa-apa buku. Tidak membaca mana-mana buku. Kosong lah. Yang ni kita tengok kosong kan, kosong bilangan buku. Berapa orang? 3 orang tidak baca. Yang ke D. Okey, yang ke D. Okey, itu apakah inference yang boleh dibuat tentang bilangan buku yang dibaca oleh murid-murid semasa cuti sekolah? Okey, inference. Kadang satu ada ni sudah dibincangkan dulu. Okay, inference maksudnya ramalan. Apa yang kamu boleh ramalkan daripada data yang ini? Saya pandang balik data ni. Daripada datanya apa yang kamu boleh ramalkan, yang boleh kamu jangkakan, kamu tengok. Okay. Salah satu jawapannya adalah kamu tengok kebanyakan murid. Ini kan murid ni, ini kan murid. Murid titik-titik ni adalah murid-murid. Jadi kebanyakan murid. Kebanyakan maknanya majoriti murid ataupun dia murid lah. Majoriti murid membaca buku berapa banyak dalam kawasan ini lah kan. Membaca buku kurang daripada 4. Jadi kamu boleh tulis ini kebanyakan. Okey, kebanyakan murid membaca buku. Okey, kebanyakan murid membaca buku. Okey, membaca okey, membaca, saya tulis membaca 4 buah buku. Kan kamu tengok sini kan, 4 buah buku dan ke bawah kan. Murid membaca, kebanyakan murid membaca 4 buah buku dan ke bawah. Okey, dan ke bawah. Itu dia punya ramalan dia. Inference maksudnya ramalan. Ini saya buat sini ramalan. Jangkaannya lah kamu tengok daripada plot inilah kan. Plot ini kita boleh ramalkan apa yang berlaku.
Okey, yang ke ni yang kita sudah belajar minggu lepas, iaitu mode, median dan min bagi plot titik itu. Okey. Yang ini macam mana mahu selesaikan? Okey, kita selesaikan. Okey, saya buat di belah sini lah kan. Okey, yang pertama mode. Okey, ingat balik definisi mode. Mode adalah nilai dengan kekerapan yang paling apa? Paling tinggi. Okey, tengok kekerapan. Kekerapan maksudnya bilangan data yang paling tinggi. Kekerapan tu adalah bilangan jumlah yang paling tinggi, paling kerap lah. Okay, kita tengok bilangan buah buku. Ni bilangan buah buku. Yang mana yang paling ramai? Paling ramai murid yang membaca. Berapa buah buku yang paling ramai dibaca oleh murid? Mestilah yang ini paling ramai kan? Paling ramai. Jadi jawapannya adalah 2. 2 buah. Okay, 2 buah buku. Jangan jawab 6 pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan tulis 6. 6 itu bilangan orang tu. Kita mahu tahu mode. Mode adalah nilai dengan kekerapan yang paling tinggi. Maksudnya sesuatu nilai itu yang paling banyak berulang. Jadi yang baca 2 buah buku lah yang paling ramai orang itu. Orang ini baca 2 buah buku, orang ini baca 2 buah buku, orang ini baca 2 buah buku, ini baca 2 buah buku. Jadi setiap orang baca 2 buah buku. Jadi mode adalah 2 buah bilangan buku. Tengok kategori yang paling kerap, paling banyak kekerapan. Okay? Soalan kedua adalah median ke? Okay, median. Okay, median. Okay, median. Kalau kita mahu tahu median, kamu boleh sebenarnya kita senaraikan dulu. Kita boleh senaraikan dulu. Jadi median ni kita tidak tahu, kita kena senaraikan apa data-data yang ada. Jadi daripada perwakilan data ini saya senaraikan. Yang kosong buah buku ada berapa orang? 3 kan? Jadi saya senaraikan dulu apa data-data yang ada. Kosong ada 3 orang. Satu buah buku ada satu buah buku ni, satu buah buku ada 2 orang. Jadi saya buat 1. 2 buah buku ada 6 orang. Jadi saya buat 2 ada 6 kali. 2 3 buah buku ada 4 orang. Jadi 3 4 orang. 4 buah buku ada 3 orang ni. Ni 4 buah buku ni ada berapa orang? 3. Jadi 4 5 buah buku ada orang, langsung tiada orang. Jadi saya tidak tulis. Ni 5 buah buku ni langsung tidak ada orang. Jadi saya tidak tulis dalam senarai ni. 6 buah buku ada 2 orang. Jadi 6. Betul. Okey. Jadi kita kira dulu, cuba kira, takut kita ada tertinggal ke kan. Kita kira jumlah semua sekali ni. 1, 2, 3, kira ni berapa data ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, betul kan 20 semua tadi yang jawapan kita tadi? Berapa bilangan murid yang dikaji semua sekali ada 20 kan? Jadi betul lah, kita punya senarai kita ni betul. Jadi cari median, sekarang mau cari median. Ingat balik teknik mencari median. Okey. Jadi cara dia potong depan satu, belakang satu. Potong lagi sini 1, sini 1, 2. Ini yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10. Kalau kita buat juga 10, yang ke-10. Hilang semua kan? Jadi kalau begitu 20 kan nombor genap. 20 tadi kan nombor genap. Jadi dia akan tinggal 2 lah ni yang berbaki. Bila tinggal 2 berbaki, kamu akan cari median. Macam mana mau cari median kalau ada 2 median, last sekali ada 2. Jadi jawapannya kalau ambil 2 itu kamu tambahkan. Okey, tambahkan 2 dengan 2, tambahkan. Baru lepas tu baru kamu bahagi dengan 2. Jawapannya 2. Okey. Median. Okey. Logik lah. Antara nombor 2 dengan 2 di tengah-tengah ni mesti 2. Takkanlah 2.5 pula kan di sini. Mesti 2. Jadi logiklah jawapan kamu memang 2. Okey, median habis cerita. Okey, siapa lupa tengok balik video part yang pertama, bahagian pertama. Saya ada cerita sudah di sini, di situ video yang dulu, yang YouTube yang sebelum ni Okey, median. Lepas tu last sekali min. Okey, min. Okey, kalau min macam mana? Kita tengok sama juga min. Kita sudah senaraikan tadi. Jadi kita tambahkan ke semua ni. Tambahkan ke semua ni. Tambah, cuba tambah. Tambah semua ni. Saya tulis kosong tambah kosong tambah, tulis je. Walaupun dia kosong, kamu tulis je supaya kamu dapat kira jumlahnya tu 20. Mesti ada 20 data lah. Okey, kosong. Okey, tambah semua tu.
Okey, 3 ada 4 kali. Tambah lagi 4. Okey, last kali tambah 6 tambah 6. Panjang ni kan? Lupa ada bahagi ya. Bahagi dengan berapa tadi? Bahagi dengan berapa? Ada 20 data. 20 ni jumlah ke semua data ni adalah 20. Okey. Jadi bila kamu kira tu, kamu akan dapat di atas. Kalau siapa tekan kalkulator, jangan kalau mau tekan sekaligus mesti ada kurungan sini, kurungan sini. Sama juga dengan kes yang tadi, yang median ni. Kalau mau tekan sekaligus ni 2 tambah 2 bahagi 2, mau tekan sekaligus, kamu kena ada kurungan. Kalau mau tekan satu-satu, kira atas dulu. Kira atas dulu, tambah dulu, baru tekan sama dengan. Lepas tu baru jawapan tu baru bahagi 2. Itu boleh, tidak perlu ada kurungan di sini. Itu kena ingat. Okey. Okey, min. Okey, kalau kamu tambah semua di atas ni, kamu tambah semua di atas tu, kamu akan dapat 50. Okey. Ni kalau kira satu-satu tak payahlah kurungan di sini. Tapi kalau kamu guna kalkulator kamu type sekaligus, semua mau tekan bahagi terus sekaligus, bahagi 20 terus, mesti ada kurungan. Kalau saya kira satu-satu. Maknanya atas dulu kira, tulis dulu. Lepas tu baru tekan kalkulator. 50 bahagi 20 dapat 2.5. Jadi min adalah 2.5 buah buku. Okey. 2.5. Jadi min maksudnya purata. Jadi purata setiap murid membaca berapa buah buku? 2 buku setengah. Ni 2 buku setengah. Okey, 2 buku setengah. Jadi murid ni banyak kan? Ada yang baca, ada yang tidak membaca langsung, ada yang baca sebuah buku, ada yang baca 2 buah buku, ada yang baca last sekali, ada yang baca 6 buah buku. Jadi secara puratanya 2.5. Di sinilah secara puratanya, di sini 2.5 kan, ini 2, ini 3 kan. 2.5 tu di sini puratanya. Jadi logiklah, tidak berapa jauh sangat data. Jarak antara 2.5 dengan sini tidak berapa. Lainlah kalau ada di sini, contohnya ada 30 buah buku di sini. Saya samalah 30. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiba-tiba ada 30 buah buku di sini. Itu apa tu? Itulah yang dipanggil data ekstrim. Data ekstrim maksudnya min dia akan jadi lain lagi lah. Min nya akan jadi lain lah. Okey. Okey, jadi itu min. Okey, min. Ini panjangnya. Ada ke cara yang lebih pendek? Mau kasih pendek? Ada. Kosong ada berapa kali kalau kosong? Ada berapa murid kalau kosong? 3 kan? Kamu boleh buat cara lebih pendek. Tetapi ini kena hati-hati jugalah. Jadi kosong, kalau tidak mau tambah, tulis tambah banyak kali. Kosong ada berapa kali? Jadi kosong ada 3 kali. Jadi kosong darab 3. Okey, baru kamu tambah. 1 ada berapa kali? 1 ada 2 kali. 1 ada 2 kali, jadi darab 2. Okey, tambah lagi. 2 ada ni. 2 banyak kan? Tambah 2 ni. Lebih baik kita tulis 2 darab dengan berapa kali? Ada 6 kali. Kan? 2 darab 6. Tak payah tulis panjang gini. Jadi ini cara kedua lah. 3, okay, tambah lagi. 3 ada berapa kali? Ada 4 kali. Jadi 3 darab 4. 4 ada berapa kali? 4. 1, 2, 3. 4 ada 3 kali. Jadi 4 darab dengan 3. Last kali. Oops. Okay, 4 darab 3. Last kali tambah dengan 6. Ada berapa kali? Ada 2 kali. Jadi 6 darab 2. So kita gariskan. Garis ni maksudnya bahagilah. Bahagi dengan 20. Kenapa bahagi 20? Sebab jumlah murid kesemuanya adalah 20. Okey. Jadi ini adalah shortcut lah. Shortcut. Okey, shortcut step ni sama je. Jawapannya pun sama je. Cuma shortcut tu mungkin lebih pendek lah. Dari segi panjang gitu lah, lebih pendek lah. Jadi itu sudah menjawab mod, median dan min. Okey. Itu soalan yang itu saja yang kita bincang ini. Okey. Tapi yang tadi, kalau nilai ekstrim tu macam mana? Nilai ekstrim kita ulang balik. Nilai ekstrim adalah nilai yang terlalu jauh. Nilai yang terlalu jauh bezanya daripada yang sekitar-sekitarnya, daripada rakan-rakan yang di sebelah-sebelahnya. Itu nilai ekstrim. Kan? Okey. Untuk lebih memahami nilai ekstrim, kita tengok soalan yang kedua ni. Okey, cuba kita tengok soalan yang kedua ni. Tapi soalan ini saya hanya bincang secara kasar je. Ini nanti kamu boleh buat ini. Okey. Soalan A, B, C ini adalah soalan yang mudah.
yang daripada tingkatan 1. Saya secara kasar saya bincang ni. Jadi ini namanya plot batang dan daun. Ni plot batang dan daun. Okey. Jadi macam mana mau, kalau data begini lain, kalau plot titik cara bacanya macam tadi lah kan. Kalau batang dan daun, macam mana mau kita membaca plot ini dengan betul. Ini ada kekunci dia bagi ni. Apa maksud dia? 5/ apa maksud yang di depan ini adalah apa ni, digit yang pertama nombor, suatu nombor. Jadi contohnya 5, kalau 5/3, 5/3 maksudnya 53 tahun. Ini ahli keluarga umur ahli keluarga Jack. Dia buat dalam bentuk plot batang dan daun. Jadi contohnya kalau 60 jadi 60. Kalau 02 2 tahun. 05 5 tahun kan. 05 5 tahun. Jadi yang pertama saya buat contoh dulu yang ini. Jadi ini daripada tingkatan 1, kamu kena pandai menterjemah apa data dalam, apa maksud data ini ataupun apa maksud plot ini. Jadi dalam baris pertama ni ada berapa orang di sini ni? 1 2 3 4 5, ada 5 orang. Umur masing-masing itu adalah 2 tahun, 5 tahun, 5 tahun lagi, 7 tahun, 9 tahun. Itu barisan pertama. Okey, barisan kedua. Ada berapa orang? 1 2 3 4 5 6, ada 6 orang. Jadi umurnya macam mana? Umurnya 1, tengok ni, digit pertamanya 1. Yang tadi kosong. Digit pertamanya 1. Jadi 1 dengan 1 jadi 11 lah. Jadi ini 11 tahun. Lepas tu 11 tahun lagi, dia berulang lagi 2 kali. 2 orang umur yang sama. Lepas tu 1 dengan 3 jadi 13. Okey, 1 dengan 4 14. Okey, 1 dengan 7 17. Last kali 1 dengan 9 jadi 19. Ada 6 orang. Kira balik 1 2 3 4 5 6. Jadi dan seterusnya. Kamu senaraikan dulu umur-umur dia. Okey, senaraikan dulu umur-umur dalam plot itu di tepi lah. Okey. Itu cara. Jadi data-data dia ni kamu gabunglah semua ni nanti ni. Yang ni kamu tulis panjang lah, dia punya data dia banyak lah. Berapa jumlah ahli keluarga ni, ada dia bagi tahu ke berapa orang? Oh, itu soalan pertama dia, 2A. 2A. Okey, 2A kamu kena kira berapa orang semua sekali ni. Jadi sini ada berapa? 5 kan tadi. 5 orang, 6 orang, 4 orang, 5 orang, 2 orang, 2 orang, 2 orang, campur semua ni berapa jumlah dia kan? Itu 5A. Jadi, okey, saya mau tekankan yang ekstrim tadi. Kita tengok apa maksud, apa soalan yang contoh soalan berkenaan ekstrim. Okey, contoh D. Katakan moyang Jack yang berusia 98 tahun. 98 tahun. Kalau dalam plot kamu, yang paling tua adalah 61 kan? 6, yang 60, 60. Okey, 60 tahun. Itu belum paling tua. Paling tua 61. Oh, ada lagi 61. Tapi dia katakan moyang Jack yang berusia berumur 98 tahun. Mana ada dalam jadual ni jauh. Kalau ada pun 7, 8, 9. 98 tahun tu bawah lagi. Menghadiri perjumpaan. Kuat lagi dia mau jalan-jalan, mau pergi mesyuarat ke apa ke kan. Mengapakah usianya adalah unsur luaran? Okey, unsur luaran ini maksudnya, yang ini maksudnya ekstrim. Luaran ni adalah dia tanya mengapakah usianya adalah unsur ekstrim lah. Jadi kamu buat catatan sikit. Luaran ni maksudnya ekstrim. Okey. Okey, sebab apa dia panggil luaran? Terlalu luar, terlalu jauh. Jadi 98. Jadi mengapa? Mengapa? Jawapannya mengapa dia ekstrim? Kerana nilai 98 tahun itu. Okey, nanti kamu tulislah jawapan dia nanti. Umur ataupun usia 98 tahun adalah amat jauh berbanding umur ahli keluarga Jack yang lain. Okey, itu jawapannya lah. Jadi luaran itu sama maksud dengan ekstrim. Jadi kamu buat nota sikit lah. Kalau dia tidak guna istilah ekstrim, kadang-kadang dia guna istilah luaran. Dalam bahasa Inggerisnya satu perkataan sahaja, iaitu outlier. Outlier ni adalah luaran. Okey. Yang ke E, mode, median dan mean bagi plot batang dan daun. Ini kira macam biasa kamu buat. Jadi mode adalah nilai dengan kekerapan paling tinggi. Jadi bila kamu senaraikan nombor, okey, kamu senaraikan nombor tadi, kamu senaraikan 2, 5, 5 di sini tadi ni. 2, 5, 5, 7, 9 ni. Sambung lagi, koma 11. Sambung je, buat satu baris panjang. Kalau tidak cukup saiz buku kamu buat 2 baris lah. Sambung lagi, kamu cari umur mana yang paling apa? Paling banyak berulang. Umur mana yang paling banyak berulang? Kalau kamu boleh nampak di sini, syukurlah.
senang sikit mau menulis jawapannya terus dapat jawapan. Kalau tidak nampak, kamu kena senaraikan satu-satu, cari nombor yang berulang paling banyak. Itulah mood. Itulah mood. Okey. Okey, itu adalah mood. Okey, tiba-tiba kamu senaraikan ni, kamu tengok umur-umurnya bila kamu senaraikan di sini, di sini, ada yang paling banyak tu ada 3 umur. Ada 3 umur yang sama banyak. Dia paling banyak lah, tapi ada 3 umur yang sama banyak. Jadi jawapan mood dia ada 3 lah. Contoh. Contoh ada 3 lah. Maksudnya, contohnya kamu tengok umur 5 tahun ada 2 kali. Saya bincanglah jawapannya kan. Umur 5 tahun ada 2 kali kan. Umur 11 tahun ada 2 kali juga. 11 tahun ada 2 kali. Ni 11 ni 11 ada 2 kali. Umur 34 tahun ada 2 kali juga. 34 tahun ada 2 kali. Yang paling banyak 2 kali. 2 kali paling banyak. Jadi dia lah juara. Jadi ketiga-tiga nombor itu, 5, 11 dengan nombor 34 itu adalah mod dia. Jadi jawapan ada 3 lah. Kamu buat koma. 5, 11, 34. Ada 3 jawapan. Kamu buat koma lah. 5, 11, 34. Itu adalah mod dia. Kamu cubalah tengok dulu, senarai dulu nombor itu. Mungkin jawapan saya itu ada sedikit tidak betul, tapi kamu cuba dulu. Kalau betul, maka betul lah. Saya tengok-tengok macam tu saja tadi tu. Mungkin ada silap saya kali lah. Tapi itu adalah cara menjawab mood. Mood tidak semestinya satu jawapan. Kita tengok soalan. Kalau dalam soalan itu ada banyak yang paling kerap itu ada banyak nombor, maka yang banyak nombor itulah jawapannya. Tidak semestinya satu saja jawapan. Mula-mula kita cari dulu yang paling tinggi kekerapan. Kalau kita jumpa ada 2 ataupun 3 nombor yang sama banyak kekerapannya, maka kita salin sajalah ketiga-tiga nombor ataupun kedua-dua nombor yang paling banyak kekerapannya tu. Maknanya lebih daripada satu jawapan pun tidak apa. Okey. Itu mood. Kalau min, macam mana mau kira min? Soalan yang ke I tadi min. Cari min maksudnya kamu kira macam tadi, kamu senaraikan dulu umur dia ni, kamu campurkan ke semua, bahagi dengan berapa jumlah ahli keluarga dia tadi. Tidak termasuk yang nenek tadi yang 98 tu, itu soalan lain. Tidak termasuk itu. Jadi yang ini saja, yang dalam ini saja ni. Yang dalam ini saja. Jadi berapa jumlah ahli tadi, soalan A kamu sudah ditanyakan, soalan A berapa bilangan ahli keluarga kan. Jadi campur semua ni, campur yang ini kamu senaraikan dulu, lepas tu campurkan semua nilai yang kamu senaraikan ini, bahagi dengan jumlah ahli keluarga semua orang. Dapat min. Kalau median, median senaraikan panjang-panjang, tak kisahlah. Sampai ni senarai panjang sekali, senaraikan sambung. Yang ini saya letak di sini. Kamu sambung saja, buat saja satu baris tu. Kalau tidak cukup satu baris, sambung baris kedua. Lepas tu kamu guna teknik potong depan satu, lepas tu belakang lagi. Ni belum habis, ada lah di belakangnya lagi, kamu sambung lah. Yang ini ada lagi di belakangnya. Saya buat sikit saja tu, kamu kena buat yang selebihnya. Jadi potong kiri, potong tu, cari yang di tengah-tengahnya. Itu adalah median. Okey. Jadi itu untuk latihan nombor 2 ni secara kasarnya apa yang kamu perlu selesaikan. Okey. Jadi kita selesai di situ. Okay, kita tengok balik apa kita punya rumusan. Okay, jadi kita sudah belajar 2 perkara, iaitu yang pertama, apakah kesan perubahan suatu set data terhadap nilai mode, mean dan median. Kita sudah tahu tadi tu ada 2, sama ada perubahan itu seragam, perubahan tidak seragam, apa kesan pada nilai mean, mode dan median yang baharu. Okay. Yang kedua, kita sudah tengok tadi mode, kita sudah kira mode, mean dan median daripada perwakilan data. Kita guna, tadi ada 2 contoh kan. Satu, guna plot titik yang bilangan murid yang membaca buku kan tadi, yang plot titik-titik tu soalan latihan pertama tadi. Yang kedua adalah plot batang dan daun. Itu yang saya minta kamu jawab sendiri dulu. Okey. Jadi itu adalah dalam soalan itu, kedua-dua soalan itu kita sudah bincang macam mana mau cari mode, mean dan median. Okey, sebenarnya sudah mode, mean dan median itu sudah dibincangkan di video yang part pertama lah sebelum ini. Jadi siapa yang belum lagi tengok part yang pertama, pastikan install benda ni. Pastikan tengok dulu part yang pertama yang saya ada share di link di bawah ni. Okey. Sebelum kamu tengok yang inilah. Okey. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Selamat cuba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.